Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ini memang sedang hangat kontroversi pelantikan Nurul Izzah Anwar selaku penasihat kanan kepada Perdana Menteri berhubung hal ehwal ekonomi. Dan kini dilaporkan pula beliau diamanahkan untuk menjaga tender. Lubuk paling kau tu tuan-tuan puan sekalian. Tetapi dalam usaha untuk menutup ataupun nak counter berkenaan isu ini, para penyokong kerajaan campuran ini cuba untuk menyerang kembali berkenaan dengan pelantikan Tuan Guru Haji Hadi selaku duta khas ke Timur Tengah bertaraf menteri. Dikatanya Tuan Guru Haji Hadi ini gila kuasa, makan gaji buta, tak buat kerja dan macam-macam lagi. Jadi insya-Allah video ini saya akan cuba untuk debunk sedikit serangan-serangan mereka ini, cuba untuk menjelaskan tentang apakah yang dilakukan oleh Tuan Guru Haji Hadi sedikit selaku duta khas tersebut. Tetapi sebelum kita mulakan pencerahan kita, perlu saya tegaskan di sini. Saya adalah antara orang yang memang tidak setuju pelantikan Tuan Guru Haji Hadi selaku duta khas tersebut. Kerana bagi saya, jawatan itu adalah redundant dan ianya lebih kepada membalas budi serta bakal mendatangkan masalah serta pertikaian pada masa akan datang. Macam sekarang ni lah. Orang duk petikai sana, petikai sini dan kadang-kadang kita tak tahu nak jawab macam mana. Saya kena ingatkan juga kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Ketika dilantik sebagai duta khas tersebut, Tuan Guru Haji Hadi memang seorang ahli parlimen yang memenangi kerusi beliau dekat Marang. Maka kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin nak lantik Tuan Guru Haji Hadi selaku menteri penuh pun tak ada masalah. Sebab beliau memang merupakan seorang ahli parlimen. Berbeza dengan Nurul Izzah. Beliau adalah seorang yang kalah di kerusi Pematang Pauh. Jadi, pelantikan beliau ini memang boleh kita pertikaikan jugalah. Tidakkah ada orang lain yang lebih layak untuk menjaga tender-tender? Apa guna jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya? Berkenaan dengan gila kuasa itu pula, ketika dalam Pakatan Rakyat, dalam Gagasan Sejahtera PAS dan juga Ikatan, beserta dengan Perikatan Nasional, tidak pernah walau sekali pun Tuan Guru Haji Hadi mencalonkan nama beliau sebagai calon Perdana Menteri. Padahal, ketika PRU yang ke-14 sebagai contohnya, ketika PAS memang menguasai Gagasan Sejahtera, beliau boleh je letak nama beliau selaku calon Perdana Menteri. Tetapi sehinggalah ke hari pengundian, memang belum ada calon Perdana Menteri dari Gagasan Sejahtera. Ini menunjukkan bahawa beliau ini bukan seorang yang gila kuasa mahukan jawatan. Berbeza dengan ada orang tu. Daripada PRU tahun 99, membawalah sampai ke PRU 2004, sampai PRU 2008, sampai PRU 2013, beliau hendak menjadi Perdana Menteri. Sampai satu tahap, nak jadi Menteri Besar Selangor pun menerusi langkah kajang. Tapi tidak kesampaian. Jadi anda sendiri boleh bandingkanlah dengan akal yang sejahtera. Mereka yang mengutuk Tuan Guru Haji Hadi ini mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi makan gaji buta sebabkan satu laporan yang mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi tidak pernah terbang ke mana-mana untuk menjalankan tugas beliau selaku duta khas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolonglah ingat balik. Ketika dilantik sebagai duta khas tersebut, bukankah negara kita ini sedang mengalami COVID-19? Bukankah ketika itu PKP? Sempadan semua ditutup. Kalau sempadan ditutup, nak terbang macam mana? Tuan Guru Haji Hadi ini bukanlah ketua negara yang mempunyai misi dan lebih besar untuk dilaksanakan dekat luar negara tersebut. Beliau tidak perlu pun pergi ke mana-mana untuk menjalankan tugas beliau. Sekarang ini zaman internet, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita ada Zoom meeting, ada Google Meet, ada pelbagai lagi medium yang boleh kita gunakan untuk bertemu dengan mereka yang berada di luar negara dan sebagainya. Jadi, kalau ada pihak mengatakan bahawa Tuan Guru Haji Hadi tak menjalankan tugas sebab beliau tidak terbang ke mana-mana, itu memang alasan yang paling kelakar lah. Dah tengah PKP, kau nak terbang macam mana? Dan adakah beliau langsung tidak menjalankan tugas? Perlu dinyatakan kat sini. Sepanjang menjadi duta khas ke Timur Tengah tersebut, Tuan Guru Haji Hadi telah mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan wakil-wakil daripada pelbagai negara Arab. 12 negara semuanya. Antaranya Yaman, Arab Saudi, Syria, Palestin, Afghanistan, Oman, Bahrain, Qatar dan banyak lagi sebenarnya untuk membincangkan tentang isu-isu berbangkit di Timur Tengah dan juga berkenaan dengan hubungan antara Malaysia dan negara-negara tersebut. Hasil daripada pertemuan dan perbincangan tersebutlah pintu rundingan dengan Qatar berjaya dibuka. Bahkan Tuan Guru Haji Hadi lah merupakan antara penggerak utama penyaluran bantuan kemanusiaan ke Lebanon, ke Yaman, ke Syria dan juga ke Palestin. Sehingga diakui dan dihargai sendiri oleh orang Malaysia yang berada dekat Palestin, iaitu saudara Nadir An-Nuri dalam satu posting Facebooknya sebelum PRU yang ke-15 dahulu.
Kalau ada yang nak argue Tuan Guru Haji Hadi gagal untuk membawa masuk pelaburan dari Arab ke Malaysia, anda kena fikirlah. Bidang tugas Tuan Guru Haji Hadi selaku Duta Khas ke Timur Tengah bukanlah untuk membawa masuk pelaburan ke dalam negara ini. Itu tugas Menteri MITI. Itu tugas Menteri Ekonomi. Bukan tugas Tuan Guru Haji Hadi. Kalau nak membangkang pun, kalau nak menghentam pun, tolonglah betulkan fakta terlebih dahulu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak semestinya kalau anda tidak lihat Tuan Guru Haji Hadi pergi ke sana sini, bermaksud beliau tidak buat kerja. Beliau buat kerja dan beliau tidak perlu untuk ke mana-mana untuk menjalankan tugas-tugas beliau. Duduk je lah dekat rumah tu, gunakanlah Zoom ke Google Meet ke untuk berjumpa dengan mereka. Macam-macam medium ada tersedia zaman sekarang ini. Tetapi itulah, mereka juga mahu poligam. Kalau tak naik kepada bank, maksud tak buat kerja. Itulah masalahnya. Tetapi sekali lagi saya nak tegaskan kat sini. Tuan Guru Haji Hadi memang buat kerja beliau selaku Duta Khas. Gaji yang dibayar kepada beliau itu insya-Allah tidak sia-sia. Cumanya, saya juga hendak menegaskan yang saya juga tidak menyokong pelantikan beliau satu ketika dahulu. Dan jika anda tanya saya sekarang pun, saya masih lagi tidak menyokong sebarang bentuk pelantikan duta-duta khas dan sebagainya ini. Tapi apa-apa hal pun, video ini adalah untuk membuktikan kepada anda bahawa tuduhan anda terhadap Tuan Guru Haji Hadi itu tidak tepat sama sekali. Jangan cuba cari kelemahan orang lain semata-mata untuk menutup kebobrokan, kepincangan, kecurangan yang dilakukan oleh kerajaan pujaan anda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.